Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina. Sidang penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini terdapat bersama dalam ruangan Ubudiyah Mas'uliyah Itqan Anjuran Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kelantan. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Teman-teman yang dihormati sekalian, di petang yang mulia ini bersama-sama kita menghayati satu tajuk agar diri kita sentiasa mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Tajuk perbincangan kita pada petang ini ialah saya namakan dia dengan nama kutukan ataupun laknat dari Allah. Sebagai seorang hamba yang hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, kita hendaklah menjaga diri kita daripada melakukan dosa-dosa ataupun kesalahan-kesalahan. Memang tiap-tiap daripada kita akan buat salah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Semua anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Dan ramai-ramai manusia yang buat salah itu ialah orang yang sentiasa bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita melakukan kesalahan, kita melakukan dosa kepada Allah, sepatutnya kita kena berhenti dan kita kena mohon ampun pada Allah. Mohon ampun pada Allah dikenali istilahnya dengan nama istighfar. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala nakkan daripada kita semua supaya kita sentiasa memohon ampun pada Allah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang banyak buat salah itu ialah dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh yang demikian, saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan melihat kepada kehidupan seharian kita. Jauhilah diri daripada melakukan dosa-dosa ini supaya kita tidak dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutukkan dari Allah namanya laknat. Al-la'natu ay at-tardu min rahmatillah. Laknat dari Allah itu berarti kita dipulau daripada mendapat rahmat Allah. At-tardu yakni kita dipulau, kita dibuang daripada mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana musuh Allah yang paling utama iaitu iblis. Iblis adalah makhluk di kalangan para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ribuan tahun. Tetapi akhirnya apabila iblis enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam seperti mana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka iblis digolongkan sebagai hamba Allah yang terkutuk. Lalu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran menyebut ketika mana dia menyuruh, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika mana Allah Taala kata kepada para malaikatnya, usjudu li Adam, sujudlah kamu kepada Adam. Fasajadu illa iblis, maka sujudlah kesemua sekali. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara, enggan ia, besar diri ia, takabbur ia. Wa kana minal kafirin, Allah kata adalah engkau hai iblis di kalangan manusia, di kalangan makhluk yang kufur kepada Allah. Akhir sekali
iblis dipulau dan diusir keluar daripada syurga Allah dan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala buat selama-lamanya. Sebab iblis ini enggan ia mematuhi akan perintah Allah dan dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita orang Islam, jika kita buat perkara yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terbuat dengan tidak sengaja, kita pohon ampunlah pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuni akan kesalahan kita. Dibimbangi bila kita mati nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengazab kita, akan menyiksa kita seperti mana yang dia telah buat kepada makhluk-makhluk yang lain. Jadi kawan-kawan dikasihi sekalian, yang pertama di antara golongan yang mendapat kutukan Allah ini ialah Allah berfirman, ala la'natullahi 'alal zalimin. Ketahuilah sesungguhnya kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala itu kepada orang-orang yang zalim. Orang-orang yang melakukan, orang-orang yang melampaui batasan Allah Subhanahu wa taala. Kita buat khianat, kita buat jahat. Ini benda yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Zalim ni makna kita buat jahat, kita buat khianat kepada orang lain. Istilah zalim juga digunakan pada perkataan wada'u syai'i fi ghairi mawdi'ihi. Kita meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Itu pun zalim juga. Adapun zalim dimaksudkan adalah zalim yang buat khianat kepada orang lain. Tak boleh kita nak buat khianat kepada mana-mana manusia, mana-mana makhluk dalam kehidupan seharian kita. Dalam kita bekerja lah umpamanya, tak boleh kita nak buat jahat kepada mana-mana orang. Lebih-lebih lagi kawan-kawan sekerja kita, kawan-kawan yang dah lama berkawan dengan kita. Tak boleh kita nak buat apa-apa bentuk pengkhianatan, apa-apa bentuk kejahatan kepada sahabat kita. Kalau kita khianat pada dia, maka kita akan digolongkan oleh Allah sebagai seorang yang zalim. Bila Tuhan kata kita ni zalim kat tuan-tuan semua, maka kita akan hidup dalam keadaan mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, yang sentiasa kita hidup sehari tengah hari buat perkara dikutuk oleh Allah dalam masalah pergaulan melibatkan keuangan yang dipanggil sebagai riba. Ala'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Allah Subhanahu wa taala melaknati akilar riba, orang yang makan riba, wa mukilahu, orang yang menjadi wakil kepada riba, wa syahidahu, orang yang menyaksikan riba itu, wa katibahu, orang yang terlibat sebagai seorang penulis riba. Ya begini sahabat, riba ni di antara dosa yang besar. Allah Subhanahu wa taala kata, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan akan jual beli. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan riba. Riba ni satu perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah riba yang paling mudah. Saya berhutang dengan saudara sebanyak 1,000. Tapi saudara kata kena bayarnya sebanyak RM1,050. RM50 saudara ambil sebagai untung kepada pinjaman tadi. Maka ni dikutuk oleh Allah. Kalau saudara nak kaya, saudara kena berniaga. Saudara tak boleh nak makan riba. Riba ni benda biasa dalam masyarakat. Daripada zaman jahiliah, zaman sebelum Islam, sampailah pada kita di zaman pada hari ini, orang yang makan riba ni bukannya perkara yang aneh. Orang mencari jalan singkat untuk mendapat keuntungan duniawi dia. Banyak bentuk-bentuk riba yang sewajibnya kita kena belajar dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi kita ni berniaga, ya. Bagi orang yang berniaga, dia kena ingat baik-baik. Jangan sekali-kali dia terlibat dengan makan riba. Sebab makan riba ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Kita nak kaya, kita kena berniaga. Tak boleh kita nak makan riba seperti mana dibuat oleh orang-orang jahiliah. Riba ni banyak jenis lah.
Kita kena ingat pergaulan kita tiap-tiap hari, kadang-kadang kita terlibat dengan riba. Kita beli kereta terlibat dengan riba, kita berhutang terlibat dengan riba, kita bergadai pun kadang-kadang terlibat dengan riba, khususnya pada masalah-masalah yang melibatkan pinjaman-pinjaman keuangan dan sebagainya. Ini di antara perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala marah pada kita sekalian. Tak boleh. Tidak ada satu dosa yang paling besar yang dibuat oleh kita hamba ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ajak kita pergi selain daripada dosa riba. Lagipun ada hadis lain yang menyebut bahawa dirhamu riba asyaddu 'ala Allah min 36 zinyah. Bahawasanya satu sen duit riba yang kita ambil itu asyaddu 'ala Allah, ianya pada pandangan Allah lebih teruk daripada 36 kali perzinaan. Masya Allah, tuan-tuan sekalian. Sebab tu kita kena beringat baik-baik. Dan perniagaan kita, kehidupan seharian kita, hendaklah kita ni menjauhi riba, ya. Tak boleh kita nak terlibat dengan masalah-masalah seperti masalah riba ini. Khususnya lah dalam bab perniagaan, urusan keuangan. Kita ni pula jadi pegawai kerajaan, kadang-kadang kita berhutang. Berhutang ni tengok dengan siapa kita berhutang, bagaimana cara kita berhutang, terlibat dengan riba ataupun tidak. Katakanlah juga dalam masalah kita beli rumah kita beli kereta kita, pinjaman pembelian perumahan kita ni, adakah dia terlibat dengan riba ataupun tak terlibat dengan riba. Kalau terlibat dengan riba, Masya Allah, kita kena jauhi, tak boleh. Ya? Tanyalah kepada ahli-ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli-ahlinya kalau kamu tidak tahu. Pergi jumpa dengan ahli dia. Ustaz, saya nak beli rumah. Saya guna khidmat bank sekian-sekian. Adakah cara yang dibuat oleh saya ini halal dari segi syarak ataupun tidak halal? Hidup ni kawan-kawan, kena letak agama di hadapan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha sami'un alim. Allah kata, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasulnya. Yakni kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, dia kata jangan kamu buat mana-mana perbuatan. Jangan kamu buat mana-mana perbuatan kecuali kamu tanya dulu akan Allah dan Rasulnya. Sekiranya diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sila buat. Dan sekiranya tidak diizinkan oleh Allah Ta'ala, jangan buat. Demikian juga kalau tidak ada dalam Al-Quran, kita buka pula akan hadis-hadis Nabi SAW. Kalau hadis Nabi bagi buat, kita buat. Hadis Nabi tak bagi buat, jangan buat. Kalaulah kita ni juga tak pandai nak buka Al-Quran sendiri, nak buka hadis Nabi sendiri, jangan segan-silu bertanyalah kepada para alim ulama. Kerana alim ulama mereka ni orang yang faqih, orang yang bijak dalam bidang yang tersebut, maka mereka akan memberi pedoman kepada kita semua. Alim ulama lah satu golongan yang takut daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Yang takut kepada Allah di kalangan hamba Allah ini para alim ulama. Maka kita jangan segan-silu bertanya untuk menyelamatkan diri kita daripada azab neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya bimbang masalah riba ni masalah kehidupan seharian. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah banyak mana ayat-ayat yang menyebut tentang larangan daripada kita terlibat dengan riba. Ini di antara dosanya. Sebab kita bila kita terlibat dengan riba, kita menzalimi akan hak saudara kita. Sedangkan kalau kita bagi hutang tadi, hutang kita bagi katakanlah sebanyak RM1,000. Kenapa kita nak ambil lebih RM50? Tak boleh kita nak ambil lebih RM50 itu. Kalau kita nak kaya, kita berniaga. Tak boleh kita nak ambil dengan cara yang sedemikian. Tak boleh saudara-saudari sekalian. Kita kena berniaga. Kalau kita ambil riba tanpa sebab kita ambil untung, maka hukumnya adalah haram. Tak boleh. Dia banyak benda-benda riba ni. Contohlah saudara bagi orang ni, gadaian.
Saudara mari duit saya 1,000, saudara pun bagilah duit 1,000. Mana cagarannya ustaz? Cagarannya bagi pinjam, bagi cagar motosikal. Motosikal tu yang dicagar itu haram awak naik sebab dia tu barang cagaran. Kalau awak ambil manfaat daripada cagaran itu, maka hukumnya riba, tak boleh. Tak boleh ambil faedah daripada cagaran tadi. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kalau pinjaman yang ada manfaat, maka dia adalah riba. Kalau barang cagaran tu juga kamu ambil manfaat, maka dia adalah riba. Tak boleh cagaran itu kepada duit supaya kalau dia tak ganti, anda boleh jual untuk ambil kembali duit anda. Ini kena ingat, banyak sangat budaya-budaya orang Melayu terlibat dengan riba. Jadi kalaulah kita terlibat dengan riba, maka hukum ni kita kena ingat. Allah Ta'ala laknat kita. La'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidahu wa katibahu. Nabi kita bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melaknati orang yang akilar riba, pemakan harta riba, wa mukilahu, orang yang menjadi wakil kepada riba tadi walaupun nampak kaya, wa syahidahu, orang yang menjadi saksi kepada riba tadi pun dikutuk oleh Allah, wa katibahu, orang yang menjadi penulis riba juga dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita kerja di sektor perbankan, mendapat keuntungan yang banyak, perbankan yang tidak Islami maksud saya, keuntungan yang banyak, gandaan bonus yang banyak setiap tahun, tapi kita kena ingat, duit kita akan tinggalkan. Yang kita bawa pergi kepada Allah adalah amal ibadah kita. Maka hendaklah kita jauhkan diri kita daripada mengambil perkara-perkara yang sedemikian, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga ialah dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni dalam masalah perkahwinan. La'anallahu al-muhallila wal-muhallalalah. Nabi kata Allah mengutuk muhallil, lelaki yang mengahwini wanita dengan cara cina buta, dan muhallal, yakni bekas suami yang meminta agar bekas isterinya dikahwini oleh seseorang muhallil. Maksud dia begini kawan-kawan. Dalam Islam ni bila kita berumah tangga, kalau berlaku perceraian, perceraian ni kalau tolak satu, maka bolehlah dirujuk kembali. Kalau tolak dua, boleh dirujuk kembali. Tapi kalau tolak tiga, tak boleh rujuk. Dipanggil istilahnya ba'in kubran. Kalaulah si isteri ni nak kembali juga kepada si suami dia, maka apa harus dia buat? Maka apa wajib dia buat? Dia kena kahwin dulu dengan laki-laki lain. Kahwin dengan laki-laki lain dan merasai nikmat persetubuhan dengan laki-laki lain itu. Kemudian lepas dia rasa persetubuhan dengan laki-laki lain, berlakulah perceraian. Tamat iddah dengan suami yang baru, barulah halal untuk suami asal kembali kepada isteri dia untuk dia tidur, untuk dia kahwini kembali. Tetapi kadang-kadang berlaku kes di mana orang perempuan itu, orang laki-laki ni, perempuan ni tak ada orang nak nikah dengan dia. Maka tok laki dia pun carilah mana-mana orang untuk nikah dengan bekas isteri aku. Aku bayar kamu sebanyak 1,000. Mun nikah dan mustubuhlah dengan dia boleh sekali dua. Kemudian pula kamu ceraikan ia. Tamat iddah, aku kembali semula kepada suami aku. Boleh kahwin balik dua tu. Perbuatan Cina buta tadi, aku panggil Cina buta, istilah orang Kelantan. Perbuatan Cina buta ini dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas Nabi kata la'anallahu al-muhallila. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuk muhallil. Siapa dia muhallil? Orang laki-laki yang mengahwini wanita dengan cara Cina buta, nak menghalalkan perkahwinan dengan bekas suami dia tadi. Itu tak boleh. Demikian juga wal muhallalah, muhallala lahu. Ada bekas suami yang meminta agar bekas isterinya dikahwini. Dia tak boleh. Orang yang buat tu sendiri tak boleh. Hajun nikah muhallin. Muhallin hajun nikah tu. Tok laki baru makan upah, itu tidak boleh juga. Tok laki hak asal minta nikahlah dengan bini aku tu, dia kata, maka hak tu pun dikutuk oleh Allah. Sebab itulah kita orang jantan ni dalam Islam,
nak berpisah, nak kata gapo lafaz-lafaz perkataan yang tidak baik pada isteri ini, hendaklah kita ni tuan-tuan beringat-ingat ya. Allah Ta'ala tak suka kepada perceraian. Abghadul halali ilallah at-talaq. Benda halal yang paling Tuhan tak suka ialah perceraian. Kenapa harus bercerai? Hiduplah aman damai di atas dunia ini, kerana kita kena ingat bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kehidupan kita kalau kita baik dengan Allah. Tapi perceraian ni suatu perkara yang berlaku apabila tidak ada kejujuran dalam kehidupan kita berumah tangga ya. Baik. Demikian juga Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuk satu golongan yang ketiga pada hari ini, keempat pada pagi petang ni ialah wa annahu la'ana man ghayyara manar al-ardi. Allah mengutuk mana-mana orang yang merubah batasan tanah. Baik, batasan tanah ni begini kawan-kawan. Kita semua ada tanah belaka. Kita ada rumah. Ni rumah saya, ni rumah saudara-saudari dan sebagainya. Maka tara tanah, sempadan tanah, siapa dia yang mengubah akan sempadan tanah, ianya akan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Kalau tara kita sinilah tara tanah kita. Tak boleh kita nak buat tara kita kat tu, tara kita kat ni. Tak boleh nak ubah. Kita kena stay atas tara tu. Kalau kita nak tanah luar, kita kena beli. Kita beli tanah dengan orang sebelah kita, mari kita nak hak luar. Kalau awak pergi ubah sekaki, dua kaki, maka awak telah ambil hak orang. Ingat baik saudara, dosa kita ambil tanah orang ni satu dosa yang berkekalan. Selagi ada langit, selagi ada bumi, selagi ada bulan, selagi ada bintang, itulah yang akan berlaku. Tak boleh. Itulah yang akan berlaku. Sebab tu ada hadis menyebut dalam Nabi kata, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin. Ada setengah ulama baca, man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin. Nabi kata man zalama, siapa dia buat khianat, ambil tanah orang tadi, rapah tara orang, ipik tara orang. Qida shibrin minal ardi, sekadar sejekal daripada tanah. Ambil sejekal je tanah orang. Tu dia 10 juga sakit hatinya, duka citanya begitu lama sekali. Sedih dia, duka cita dia begitu lama sekali, tuan-tuan semua duka cita dia. Maka orang yang buat benda yang demikian ni, apa kata Rasulullah? Man zalama qida shibrin minal ardi tawaqahu Allahu sab'a aradin. Maka dia akan dikutuk oleh, dia akan dibelik, ditekuk dia ni pada hari kiamat esok. Pikulah tanah-tanah, bumi hak luar ni, hak nak mu pikulah. Ambillah kamu, disiksa dengan memikul bebanan yang begitu hebat. Di hari akhirat kelak, bebanan tanah. Kemudian disebutkan juga satu ulama lain kata, hadis tu dibaca, man zalama qida shibrin minal ardi tuwiqahullah sab'a aradin. Dia akan disedutkan tubuh dia dalam perut bumi sebanyak ni, 7 perut bumi, 7 lapis bumi ni. Kalau dia mati, kan Tuhan seksa mayat dia ni, buat tarik dalam perut bumi sampai hari kiamat. Jumpa dengan batunya, jumpa dengan kayunya, sakit tak terkira, kerana kita ni makan tara tanah orang. Dan kita ubah. Dan kalau kita kerja sebagai tukang ukur, SO orang panggil, jangan kita bersyubhat untuk merubah sempadan tanah dengan orang yang kita pergi ukur tadi. Kalau sepadan dia sinilah. Kita sebagai seorang SO, kita kena teguh pendirian. Tak boleh pakcik, ini sempadan dia. Tak boleh habis, ini sempadan dia. Ukuran saya di sini, ini sempadan dia. Kena tegas bahawa benda ni jangan kita bersyubhat dalam kita mengambil duit yang tidak betul. Tak boleh ya, ingat baik-baik. Sebab Nabi kata, wa annahu la'ana man ghayyara manar al-ardi. Bahawasanya Allah juga mengutuk mana-mana orang yang merubah akan balasan Allah akan sempadan tanah
dan akhirat sekali dia akan terima balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat Melayu kita ni kadang-kadang suka sangatlah makan benda-benda yang sedemikian. Duduk rebut tara. Tanah 2 ekar luah duk tengah tak tanah. Di tanah tepi tara dulu. Pasal apa tu? Nak suruh luah tanah dia. Ni orang panggil perbuatan tidak juruh dari segi hukumnya. Kalau saya buat gini tuan-tuan. Kalau tanah kita habis sini, kita nak buat pagar. Kita masuk 3, 4 inci, 5 inci, 6 inci dalam tanah kita ni. Kita kesok masuk. Jangan buat rapat di tara. Kurangkan sikit 5 inci ni. Daripada sepadan tanah ni, kurangkan sikit. Barulah kita buat pagar. Jangan kita ambil orang. Nanti kita akan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita pula menyakiti teman sebelah kita ni sampai ke bila-bila. Ni semua perbuatan terkutuk dari segi ajaran agama kita. Kemudian juga di antara golongan mendapat kutukan laknat daripada Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang melaknati akan kedua ibu bapa dia. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sekalian ni buat baik kepada kedua orang tua. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Allah Subhanahu wa taala kata dia telah putuskan. وَقَضَى رَبُّكَ, Tuhan kamu telah putuskan bahawa أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, jangan kamu sembah kecuali Allah. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, dan dengan kedua orang tua kamu itu mestilah kamu kena buat baik. Buat baik melek dengan mak ayah kita. Tak boleh kita nak melaknati mak ayah kita. Laknat ke mak ayah ni maknanya kita ni kata huduh ke dia. Huduh perkataan kepada mak ayah. Itu pun tak boleh. Ataupun kita menjadi penyebab kenapa orang lain buat huduh pada mak ayah kita. Itu pun tak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohlah tuan-tuan semua, bercerita Piramli lah. Piramli kata ni kepala bapa engkau, ni kepala bapa aku. Kalau kamu tijak kepala bapa aku pijak kepala bapa kamu. Jadi kita menjadi penyebab kepada orang lain. Penyebab pada orang lain untuk mengutuk mak ayah kita. Tak boleh. Jangan serupa orang tua. Saya pernah dapat satu kes di mana ada satu orang ni dia kata depan saya mak dia biasa orang tua suka nyapuk kita kecek tu, biasalah orang tua. Jadi dia kata depan saya, dia kata dia agak pasal ibu ani, dia supoh mak dia ni jadi ibu ani. Masya Allah dah. Saya kata apa yang mu kecek gitu mau lalu, tak boleh. Mu kena minta maaf dengan makmu tu. Mu dosa besar dengan makmu tu. Dia kata kuat duk nyapuk orang duk kecek. Jadi akhirnya tu saya kata ke dia, mu kena ingat satu hari nanti anakmu besar, anakmu akan supoh seranah balik pada hidup mu sendiri. Dia akan kata kamu pula pasal ibu ani. Saya pun cek lah tuan-tuan. Tanya jiran-jiran, bapa ni anak dia kecek uduh gini. Jawab kepada jiran, dia kata, mak dia pun serupa juga. Mak dia tu masa dulu, tok tua dia duduk sekali dengan dia, orang tua duduk sekali dengan dia. Mak dia ni pula tu kesupoh seranah pada tok tua dia. Maknanya kita kama tudinu tudan. Seperti mana kita buat kepada orang, begitulah kita akan dibalas. Kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Ni kita kena ingat agama kita mengajar kita sekalian supaya jangan sekali-kali kita ni buat benda-benda huduh kepada orang lain. Tak boleh kita akan berdosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdosa dengan Allah agaknya. Yalah kita tuan-tuan sekalian, jangan duk kecek uduh dengan mak ayah kita. Jaga molek mak ayah kita. Selagi dia ada atas dunia ni, walaupun susah hati kah kita, gapoh kah kita kena hormat pada mereka. Sebab kita ni ada kerana adanya mereka. Adanya kita ni kerana adanya mak ayah kita. Usul kepada kejadian kita ialah kerana ada mak ayah kita. Sebab itulah mak ayah ni orang yang Tuhan suruh buat baik. Selepas daripada Tuhan sembah Tuhan suruh baik pada mak ayah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Taala Tuhan kamu memutuskan bahawa jangan kamu sembah kecuali Ia, illa iyyah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua kamu, yakni mak ayah kamu itu kamu kena buat baik. Jadi kita kena jaga.
Walaupun kita sibuk bekerja pagi petang siang malam, duduk jabat pagi kelip petang, tapi kena ingat mak ayah kita ni tuan-tuan satu keutamaan, satu keutamaan yang mesti kita kena buat baik ya. Jangan buat tak baik dengan mak ayah kita. Dosalah kita dengan mak ayah kita ni. Dosa mak ayah dia panggil uququl walidain. Diraka pada mak ayah ni kat tuan-tuan semua, orang ni tidak akan dipandang oleh Allah pada hari akhirat. Allah Ta'ala tidak akan cucuri rahmat pada orang ni pada hari akhirat kelak. Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga tidak akan beri ke orang ni masuk syurga kerana orang deraka kepada mak ayah ni tak bangun syurga. Ini dia antara kumpulan manusia yang dikutuk, dilaknati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ingat baik-baik atas dunia. Janganlah kita ni deraka kepada mak ayah kita walaupun apa-apa terjadi. Mak kita marah kita senyap je tuan-tuan. Dia kata gapo, kita hormat sangat pada mak ayah kita. Kerana mak ayah kita ni adalah kunci kepada syurga kita. Anak kunci syurga kita duduk dengan mak ayah kita. Ridallah fi ridal walidaini. Ingat molek. Redha Allah Ta'ala kepada kita ni tergantung dengan sejauh mana mak ayah kita redha kepada kita. Wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dan kita kena ingat lagi bahawa kemurkaan Allah Ta'ala itu, kemurkaan Allah Ta'ala itu, Tuhan letak mana pada murkanya mak ayah. Kalau mak ayah kita ni murka pada kita, mak ayah kita ni marah kita, mak ayah kita ni benci kita, maka Allah juga turut benci kepada kita. Jagalah baik-baik akan ibu dan ayah kita supaya tuan-tuan sekalian kita hidup aman, selamat, rezeki kita murah, keluarga kita akan bahagia apabila kita sentiasa menghormati akan kedua-dua orang tua kita. Termasuk jugalah kena hormat kepada ibu mertua kita, kepada mak-mak saudara kita. Mak saudara kita ni adalah orang yang terlalu rapat dengan kita. Mak saudara ni sama ada adik-beradik mak atau adik-beradik ayah. Mereka ni ibu saudara kepada kita semua. Jadi kita kena beringat dan kita kena buat baik pada kedua ibu bapa kita. Ini di antara golongan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di antara golongan dikutuk juga ialah orang yang buat jahat pada orang yang buta. Ini tanggungjawab sosial kita, kena membantu golongan yang kurang bernasib baik. La'anallahu man adalla a'ma 'anil tariq. Kata Rasulullah, hadis oleh Imam Ahmad. Artinya Allah mengutuk orang yang menyesatkan orang buta daripada jalannya. Kita pipi orang buta. Dia nak pergi kau ni, kita kata kau ni betul, kau nak kiri ataupun kau nak kanan. Dia pergilah jalan serak taka. Sebab dia buta, kita sendiri tipu dia. Jadi tipu orang buta ni, kita menyesatkan jalan dia, kita mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak boleh. Patutnya orang buta nak gimana saudara, amal lagi tepat sikit. Kita tolong gandung dengan motosikal ke, pergi dengan kereta ke, dia ke tempat itu sebab dia dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang buta ni orang kurang dosa saudara. Patut kena minta dengan dia. Saudara tolong doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kehidupan saya agar dosa diampuni oleh Allah. Kerana orang buta ni, dia tak buat dosa seperti kita orang celek. Kita orang celek ni tak buat dosa tiap-tiap hari. Tak tengok gua tu dosa, kelih gua ni dosa. Bila kita tengok hak tu dosa, hak ni dosa, kita pula buat hidup. Hidup kita buat dengan dosa. Bila kita hidup buat dengan dosa, kita dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang buta tak ngopak hidup dia. Dia nak ngopak warna, dia tak kelih apa-apa. Kita ni hari-hari kita banyak mengopak sebab kita tengok benda. Orang buta tak kelih ke apa. Sebab tu kita khanak pada orang buta dikutuk oleh Allah. La'anallahu man adalla a'ma 'anil tariq. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengutuk mana-mana orang yang menyesatkan orang buta itu daripada jalannya. Kemudian di antara golongan dikutuk oleh Allah Ta'ala juga ialah, ini banyak berlaku. La'anallahu imra'atan batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Allah Ta'ala melaknati mana-mana orang perempuan. La'anallahu imra'atan. Allah Ta'ala melaknati mana-mana orang perempuan batat, dia tidur,
wa zawjuha 'alaiha sakhitun, sedangkan suami dia ni murka pada dia. Mana-mana orang tina tidur dekat tok laki, perut beki dengan dia, nak marah ke dia tak sikut hak tok laki dia nak, maka orang ni mendapat kutukan daripada Allah Ta'ala. Taat pada suami ni satu perkara yang wajib. Tapi itulah bicara panjang tajuk ni, sebab suami kadang-kadang deraka kepada Allah dan dia perintah mentaati isteri. Berkhidmat kepada isteri dia. Ni panjang tajuk dia dah. Banyak orang tena zaman lah ni dia tak hormat pada tok lelaki. Jadi kerana gaji dia mahal, pendapatan lebih banyak daripada orang lain, boleh jadi juga benda yang sedemikian berlaku. Berlaku tu. Dia tok lelaki ni pula patut bagi nafkah lah pada isteri. Tok lelaki kata, nafkah ke apa lagi ustaz? Bini kita tu gaji mahal pada kita. Ya soalan gaji mahal, cerita lain. Gaji mahal ni tuan-tuan, satu cerita lain. Gaji mahal tu, gaji isteri, hak nafkah, makan, minum, rumah sewa, tempat tinggal, pakaian dia, semua sekali ni, kita sebagai suami, kita kena bayar. Ini tanggungjawab kita sebagai seorang suami. Mana boleh kita nak biarkan dia kepada isteri kita? Tak boleh. Jadi menyebabkan kadang-kadang berlaku perbalahan dalam rumah tangga. Tengok pada asas perbalahan itu macam mana. Ya? Jadi Allah Ta'ala tak bagi orang perempuan deraka pada suami dia. Tak boleh. Hormati pada suami. Ni setengah orang tena kadang-kadang Masya Allah. Masya Allah lah. Dia kata, mung paku perah. Nak cara kau nak gatu kau ni. Apa yang nak melukakan hati suami? Kita bila kita nikah dengan dia, kita terima dia dengan segala kelemahan dia, segala kekurangan dia, segala kelebihan dia. Suami pun sama, nikah dengan isteri tadi, terima segala-gala. Terima kelebihan, terima kekurangan yang terdapat pada suami tadi. Begitulah seterusnya. Jadi kita kena ingat baik-baik bahawa tak boleh sekali-kali kita nak menyebabkan berlakunya benda tak molek dalam kehidupan kita, rumah tangga. Jangan duk deraka kepada tok lelaki. Tak boleh dikutuk oleh Allah. La'anallahu mra'atan. Allah Ta'ala melaknati mana-mana orang tina batat ia tidur. Wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Suami dia dengan dia ni marah sangat. Metok tok lelaki ni tidur sebab bini dia tak selaya dia, deraka ke dia. Hak ni tak boleh dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingatlah saat-saat kita bahagia bersama-sama dengan pasangan hidup kita, ya. Dan juga lagi di antara golongan dikutuk oleh Allah, la'anallahu sariqa. Allah Ta'ala melaknati mana-mana golongan yang as-sariq, yakni yang mencuri. Tak boleh kita nak mencuri benda-benda orang. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. La'anallahu sariq. Allah melaknati pencuri. Siapa dia pencuri? Pencuri ni ialah orang yang mengambil barang orang tanpa izin. Contoh, ni telefon saya, duduk atas meja saya. Awak pergi ambil telefon saya ni tanpa izin saya. Tak atas-atas pun telefon saya. Buat SIM card saya, guna SIM card awak. Letak dia jadi milik awak lah. Maka perbuatan kita mencuri lagu ni dikutuk oleh Allah. Curi ni walaupun 5 sen, kita ambil duit orang. Kita ambil harta orang. Bila harta orang, tidak harta kita. Kalau curi duit orang, kita makan pula duit tadi. Duit tadi hukumnya haram, kita makan. Mana-mana orang yang makan duit haram, dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita makan harta haram, kita juga dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat bila kita makan harta haram, tubuh kita apa jadi? Nabi kita bersabda, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bihi. Mana-mana daging yang tumbuh daripada harta haram. Kita makan duit haram, jadi kita makan sedap, kita kohor gemuk, kohor sehat, nampak kohor hebat, beli kereta besar, buat rumah besar, makan tempat mewah-mewah. Tapi duit haram, apa jadi? Kullu lahmin nabata min suhtin. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada benda haram, fannaru awla bihi. Maka azab neraka itu lebih utama untuknya daripada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kena beringat, jangan ambil duit orang walaupun 5 sen. Kalau kita ada hutang dengan orang, kita bayar hutang kita sebelum daripada kita ni meninggal dunia. Tak boleh.
Belum kita meninggal dunia, maka kita kena jelaskan skala hutang kita. Kalau tidak, kita ni pula tuan-tuan semua, Allahu Rabbi, terikat dengan hak orang. Hak hutang tak bayar tu pun satu kezaliman dah. Nabi kata, apa dalam satu hadis, Nabi kata, matlul ghani zulmun. Kalau kita berlengah-lengah oleh orang yang kaya pada bayar hutang tadi, merupakan satu kezaliman. Ini merupakan satu dosa. Tak boleh kita nak berlengah-lengah membayar hutang itu. Bayar hutang pun, lewat hutang tu dosa dah. Apa kata kita curi hak orang? Kita ambil harta orang, kita ambil gani orang. Ini di antara golongan dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat baik-baik, jangan kita mencuri yang orang lain. Tapi mencuri ni ada ketikanya dibolehkan. Sebagai contohnya ialah isteri mencuri duit suami yang kedekut. Suami dia ni katalah nafkah dapur tak bagi, piti anak sekolah tak bagi, makan minum pun tak bagi, nikah dia bagi, orang lain je dia bagi, tapi orang ni dia tak bagi. Maka halal bagi isteri mencuri duit suami itu, seperti mana berlaku kepada isteri kepada Abu Sufyan yang mengadu kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, dia kata, suami aku ni rajulun syahihun, seorang laki-laki yang kedekut. Boleh kada aku ambil harta sikit dengan dia? Nabi kata, khuzi ma yakfiki, kata Rasulullah, ya. Khuzi ma yakfiki, ambillah sekadar mana cukup untuk kamu makan, belanja hidup harian kamu, silalah kamu ambil, tapi yang baki jangan kamu ambil. Jadi kita kena ingat bahawa tak boleh kita nak mengambil perkara harta orang dengan cara yang tak betul. Kalau kita ambil harta orang cara tak betul, kita dikutuk oleh Allah. Jadi pada petang yang mulia ni kita belajar beberapa perkara yang berlaku dalam kehidupan seharian kita yang menyebabkan diri kita dikutuk oleh yang maha berkuasa, ya. Jangan sekali-kali kita buat dosa. Sama-samalah kita sentiasa meletakkan diri kita menjadi orang yang wal mustaghfirina bil ashar, yang sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu pagi, bangun awal-awal sikit, semaya sikit, minta ampun pada Allah Taala sikit, agar kita ni selamat fi dunia wal akhirah, di dunia dan juga di hari akhirat nanti, insya-Allah. Doa saya pada kawan-kawan yang mendengar tazkirah yang dianjurkan oleh pejabat sosial kerajaan ini, bahawa program Ubudiyah Mas'uliyah Itqan Umi ini dengan tajuk kutukan ini, kita pakak-pakak beringat dan kita pakak hindarkan daripada buat dosa-dosa yang sedemikian. Terima kasih pada pihak penganjur yang sudi menjemput saya pada tiap-tiap bulan untuk menyampaikan ilmu kepada para hadirin hadirat edukasi sekalian. Selamat mendengar dan selamat kita share kepada kawan-kawan kita supaya kita dapat pahala, kerana Nabi kita bersabda, ad-dallu 'alal khairi kafa'ilihi. Kita menunjukkan orang buat benda yang baik sepertilah kita sendiri buat benda yang baik. Terima kasih pada semua. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.